Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ini termasuk sudah ke minggu ketiga. Tadi belajar secara SPL Home Based Learning. Oke, ini adalah minggu ketiga dan tadi akan belajar dua tajuk peribahasa, iaitu bidalan dan kata-kata hikmah. Sebelum itu, juara kamu semua dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa menjaga penjarakan dan sentiasa menjaga kebersihan dan sentiasa menjaga kesihatan. Okey, untuk anda membuang masa, tajuk minggu ini senang sikit. Tadi hanya perlu mengetahui jenis-jenis peribahasa. Okey, tajuk yang pertama itu bidalan. Kalau kamu di sana objektif pengajaran. Okey, objektif pengajaran. Kalau kamu di sana, yang pertama, memastikan pelajar dapat membezakan bidalan dengan peribahasa yang lain. Kamu sudah belajar sebelum ini simpulan bahasa, perumpamaan, dan yang terakhir pembelajaran tentang peribahasa ialah tentang perambahan Brunei. Kalau cikgu silap masa bulan 7 hari itu. Okay, ini adalah tajuk peribahasa yang seterusnya ataupun yang terakhir, itu dua terakhir, iaitu bidalan dan kata-kata hikmah. Objektif yang pertama itu memastikan pelajar dapat membezakan bidalan dengan peribahasa yang lain. Apa bezanya bidalan ini dengan peribahasa yang lain? Yang kedua itu memastikan pelajar mengetahui maksud bidalan yang tepat. Okey. Apa maksud dalam maksud bidalan? Okey. Yang pertama, bidalan ialah perkataan-perkataan yang mempunyai pengertian tertentu. Macam peribahasa yang lain lah, mempunyai pengertian tertentu di sebalik kata-kata itu yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku manusia. Jadinya bidalan ini lebih fokus kepada sikap dan tingkah laku manusia. Bidalan biasanya mengandungi kata-kata nasihat yang dapat dijadikan pengajaran dan mengandungi unsur perbandingan dengan benda lain, seperti baik membawa rasmi padi daripada membawa rasmi lalang. Ia membandingkan dengan benda-benda lain. Apa dia padi? Maksudnya tu membawa padi lebih baik daripada membawa lalang. Ini rumput lah, yang ada kegunaan. Ada rupa, ada harga. Artinya ia bandingkan. Kalau ada rupa, memang ada berapa harganya. Macam itu maksudnya. Yang ketiga, kata-kata bidalan juga digunakan sebagai bahan sindiran yang bertujuan untuk memberi peringatan. Ia memberi peringatan kepada orang lain supaya orang tahu apa. Contohnya, berdikit-dikit lama-lama jadi bukit, yang bermaksud berjimat cermat akan membawa kesenangan kelak. Okey. Contoh bidalan. Kalau kamu nak di sini contoh bidalan, kita laju 3. Okey, yang pertama, ada pasang surut. Artinya keuntungan dan kekuatan seseorang ada masa meningkat atau menurun. Pasang surut macam air laut lah, ada masanya dalam, ada masanya indah dalam. Itu maksudnya pasang ni dalam lah, ataupun tinggi airnya tu. Dalam Brunei selalu panggil. Kalau surut ni artinya rendah ataupun cetik, ataupun rendah dalam. Macam tu maksudnya. Ayatnya, lumrah dalam perniagaan ada pasang surut, iaitu ada masanya kita untung dan ada masanya kita rugi. Ia dibandingkannya dengan sesuatu benda. Itu kalau lihat bidalan ni, ia umpamakan macam perumpamaan juga, tapi bidalan ni lebih kepada peringatan. Kalau perumpamaan diumpamakannya seperti anjing dengan kucing, kedua orang-orang yang bergaduh. Tapi bidalan ni tak, dia lebih kepada mengingatkan. Itu bezanya bidalan dengan perumpamaan. Contoh yang kedua, ada rupa, ada harga. Barang cantik tentu mahal. Semua kereta yang dijual di pameran itu ada rupa, ada harga, dan orang biasa belum tentu mampu membelinya. Ia memperingatkan suatu benda yang cantik ini memang mahal. Sama aja macam iPhone 12. Lawa, canggih, tapi harganya pun canggih. Itu maksudnya. Ia membagi tahu perbandingan atau memberi peringatan. Okey, itu contoh. Ada 5 jenis bidalan ataupun bidalan yang perlu kamu hafalkan untuk O-level nanti. O-level ingat tahun 9, tahun 10 dan tahun 11 saja pengajaran keluar. Bukan tahun 11 saja.
Kesemua peribahasa itu perlu kamu ingati. Yang pertama, cicir dipungut, hilang dicari. Cicir ini artinya jatuh lah. Dipungut, hilang dicari. Artinya, hendaklah berjimat cermat dan jangan melakukan pembaziran. Itu maksudnya, benda yang jatuh. Contohnya, gugur duit siling nombor 10 sen. Jangan kamu anggap 10 sen ini dah bernilai. Ambil, simpan. 10 sen ni boleh menambah suatu jumlah. Bila kamu dah ada duit, 10 sen ni bernilai. Satu, cicir dipungut, hilang dicari. Benda yang jatuh dipungut, bila ia hilang, kamu akan cari tu. Sama je kalau sudah duit habis, memang kamu mencari duit kan. Itu maksudnya. Yang kedua, genggam bara api biar sampai jadi arang. Artinya, semasa membuat pekerjaan yang susah, hendaklah sabar dan tabah sehingga mencapai kejayaannya. Kata kuncinya di sana ialah tabah ataupun sabar. Genggam bara api. Maksudnya tu bukan belakang pegang bara api tu mana dah. Maksudnya tu ia diumpamakan saja. Okey. Bara api lama-lama kalau ia padam ia jadi arang, ia sedang ia jadi arang saja. Suatu kalau kamu buat kerja, sama je macam kamu belajar. Jangan belajar alang-alang. Usaha lagi bagaimana. Kalau kamu tahu, kamu perlukan banyak menghafal. Hafal lagi. Baca lagi. Ini lagi masa ni zaman COVID. Bahaya ni. Cikgu terus terang. Cikgu risau sebab kamu ada di depan mata cikgu. Kalau di depan mata cikgu, senang cikgu melihat perkembangan kamu. Kalau dalam online ni, sekejap-sekejap saja. Ataupun kadang-kadang ada yang ada. Itu masalahnya. Okey. Yang ketiga, ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Artinya, ia memberi peringatan gitu. Ia memberi peringatan. Sama macam nombor 1 tadi. Selalu berhati-hati supaya tidak tertipu atau kehabisan harta. Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Maksudnya tu, macam kalau kamu ikuti pelaburan. Hati-hati dulu. Bukankah dilaburkan duit atau semuanya. Selidiki dulu, bagi dulu sikit-sikit, melabur dulu sikit-sikit. Kalau kamu balik barang, sikit-sikit dulu. Jangan terus-terus membazir. Kadang-kadang benda tu tadi boleh tertipu. Contohnya kalau tadi kamu balik barang tu, ni barang ni mahal ni ya. Kalau kamu jual balik untung, terus kamu balik yang barang tu, membazir duit. Tahu bila dijual balik dah ada nilai. Satunya tadi ingat sebelum kena. Okey, seterusnya yang keempat. Jangan berebut tembikar pecah. Tembikar ni tempat menyimpan. Kamu boleh lihat Google apa dia tembikar, tempat menyimpan lama-lama barang antik lah tembikar ni. Okey, tembikar pecah. Artinya janganlah berkelahi kerana berebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Benda yang sudah pecah, benda yang sudah koyak, ataupun benda yang sudah rosak, tidak ada guna tadi kan merebutkan. Dia umpamakannya lah. Jadinya benda bernilai buat tadi kan merebutkan. Tadi rebut benda yang bernilai. Pecah itu menunjukkan ia yang lagi baik. Artinya maksudnya janganlah berkelahi kerana berebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Yang kelima, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Kambing mengembek lah, kerbau menguak. Kalau kamu tanya cikgu macam mana bunyinya, kamu cari lah Google, ada YouTube kan, dan cikgu malas cikgu kan membunyikan bunyi kambing macam mana. Artinya menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan. Ini pernah cikgu beritahu kamu dulu. Bila kamu masuk ke satu tempat, macam contohnya kamu pindah ke sekolah yang lain. Kalau dulu kamu biasa malas, tempat kamu pindah ke sekolah ni mata sains, tempat orang yang rajin, kamu terpaksa ikut cara orang. Kalau kamu malas je masih, kamu akan ketinggalan. Macam aja kalau macam contohnya tadi ke istana, tadi perlu ikut peraturan istana. Sama juga kalau tadi ke pejabat-pejabat awam, tadi ikut peraturan. Di mana tadi berada, di sana kita ni ikut peraturannya, bukan ikut peraturan kita ni sendiri. Okey, itu di bidalan, senang saja. Minggu ni senang sikit tajuknya. Seterusnya kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat objektif pelajaran.
Memastikan pelajar dapat membezakan kata-kata hikmat dengan peribahasa yang lain, sama dengan objektif yang tadi. Memastikan pelajar mengetahui maksud kata-kata hikmat yang tepat. Pastikan kamu tahu apa maksudnya. Okey, satu. Kata-kata hikmat ialah perkataan-perkataan yang mempunyai pengertian yang tertentu yang dapat memberi pengajaran, teladan, kesedaran, peringatan kepada manusia. Sama je dengan hampir bidalan, ia peringatan, tetapi kalau kata-kata hikmat ini ia lebih kepada kesedaran. Kalau bagi cikgu lah, kalau kamu tanya cikgu, bagi cikgu kata-kata hikmat ini lebih menjerumus ataupun lebih tertumpu kepada kesedaran. Yang kedua, kata-kata hikmat biasanya menggunakan bahasa yang ringkas tetapi mempunyai pengertian yang mendalam dan dapat dijadikan panduan dalam kehidupan seharian. Ya, perkataannya pendek saja. Kalau kamu lihat sekarang, contohnya, kata-kata ini pendek saja, tetapi pengertiannya mendalam, kejiwa lainnya. Okay, yang ketiga, kata-kata hikmat dipetik daripada kitab suci, kata-kata dan pendapat tokoh, negarawan, cendekiawan ni orang-orang yang pandai, sastrawan, orang yang sastra, pandai bersastra, yang bijak pandai. Jadinya apa yang ditekankan di sini, kata-kata hikmat ni selalunya diungkapkan oleh orang-orang yang elit. Contohnya cendekiawan, tokoh-tokoh, sastrawan, profesor, diorang selalu menggunakan kata-kata hikmat. Kamu lihat di sana. Yang pertama, ilmu pelita hidup. Artinya ilmu pengetahuan dapat memberi petunjuk dan panduan kepada kehidupan manusia. Ilmu ni, kalau tani ada ilmu, tahu kita tani. Tani memang sentiasa belajar. Waktu tani lahir, saya tani belajar. Macam mana akan mandi, macam mana akan membuang air besar, macam mana menulis. Ataukah yang dinamakan ilmu. Dengan ada ilmu, ia akan memberi petunjuk macam mana arah kita ni, kehidupan kita ni. Anak tu pun kata-kata Allah tu. Dalamnya ada ilmu-ilmu yang diturunkan daripada Allah Ta'ala kepada Nabi dan disampaikan kepada kita ni. Ilmu pelita hidup. Yang kedua, otak cerdas, badan cergas. Ringkas saja perkataan itu. Artinya kita dapat berfikir dengan baik dan sempurna jika mempunyai kesihatan yang baik. Otak cerdas, badan cergas. Simple dan padat, mendalam. Artinya kalau tadi otak kita ni bagus, badan tadi bagus, insyaAllah ini akan mempunyai kesihatan yang baik. Itu contoh. Tapi kata-kata hikmat yang perlu kamu hafalkan ada, kalau cikgu ni silap, ada 5. Kata-kata hikmat yang perlu diingatkan. Yang pertama, bersatu teguh, bercerai roboh. Ini selalu kamu dengar ni dari kamu sekolah rendah. Bersatu teguh, bercerai roboh. Selalunya diungkapkan oleh orang-orang politik. Persefahaman dalam sesebuah masyarakat dapat membuahkan kejayaan, manakala perbalahan akan menyebabkan perpecahan. Orang politik akan bercakap ni, kita hendaklah bersatu teguh, bercerai roboh. Kita hendaklah bersatu. Itu maksudnya. Atau orang-orang politik selalunya menggunakan perkataan-perkataan macam ni. Artinya, kalau tani ini bekerjasama macam kamu dalam kelas. Kalau kamu sentiasa bekerjasama dalam kelas, tolong-menolong, insya-Allah kehidupan dalam kelas kamu akan sentiasa tenang dan siok dalam bahasa Brunei. Yang kedua, hidup bahasa, hiduplah bangsa. Ini yang cikgu tekankan. Artinya, jika sesuatu bahasa itu selalu digunakan, maka kekallah bangsa yang menuturkannya. Satunya cikgu, walaupun kita ni belajar tinggi, jangan kita lupa kepada bahasa kita ni, iaitu bahasa Melayu. Walaupun 10 kali pun tadi bercakap bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Arab, kita ni tetap dipanggil orang Melayu. Tapi kalau sudah lama-lama tadi menyayangi bahasa kita ni, hilanglah Melayu. Tapi tadi ada identiti lagi. Identiti ni penting. Tadi perlu bangga dengan identiti. Kalau orang tanya, tadi orang mana? Orang Melayu. Ya. Cuba kamu lihat negara Jepun, Korea, diorang akan berbahasa orang putih, melainkan untuk tujuan pekerjaan saja ataupun untuk turisme saja. Tetapi diorang akan menggunakan dialog bahasa diorang sendiri, bahasa Jepun, bahasa Korea, sedangkan diorang lebih maju daripada negara kita ni. Okey, yang ketiga,
Pandu laju, marah dituju. Artinya memandu laju mengakibatkan kemalangan. Hati-hati. Itu artinya sebagai peringatan. Pandu laju, marah dituju. Artinya memandu laju mengakibatkan marah ni bermarah. Selalu ni kalau orang Melayu bermarah artinya boleh cedera lah, maksudnya tu kemalangan lah artinya. Sebab itu pandu laju tu indah boleh. Pandu laju mengakibatkan kemalangan. Sedang-sedang saja dalam bahasa Brunei. Ne perlu tah laju-laju, indah lari tu ada orang. Okey, yang keempat, okey, cikgu anu kamera sikit. Sebab kamera tu ke atas sikit. Okey, yang keempat, masa itu emas. Artinya masa adalah sangat berharga dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Ngapa masa itu emas? Contohnya, tadi kena bagi masa sehari untuk membuat kerja rumah. Tadi menggunakan bermain, tidur, indah belajar. Tahu-tahu sudah seminggu tu, sehari tu kan malamnya baru tak kita ni kan membuat. Kan kelang kabut, dah terjawab, panik dan sebagainya. Panik, itu sudah menunjukkan masa tu penting. Satu pelajar yang cemerlang perlu pandai mengatur masa dan jadual. Satu masa itu emas. Masa ni dia dapat kamu bustan. Ia sentiasa berjalan. Sama je dengan umur kamu. Yang kelima, kata mesti di kota. Macam slogan kata Anthony Abel College, mata Anthony Abel. Kata-kata itu mestilah kota. Cikgu masih ingat pasal cikgu adalah bekas pelajar AAC dulu. Artinya setiap janji hendaklah ditunaikan. Dikotakan ini, di kota ni mestinya ditunaikan. Itu maksudnya. Kata mesti di kota. Bukan kota bandar. Kota itu maksudnya ditunaikan. Okey. Itu saja tajuk untuk minggu ini. Banyakkan cikgu terangkan sebab ia agak mudah sikit. Kamu pun sekiranya ada benda yang kamu dah faham, bertanya. Jangan diam-diam. Sebab cikgu perhatikan belum ada pelajar yang banyak tanya. Tanya pun sikit-sikit. Jangan kamu bertanya apa yang cikgu expect arah kamu, apa yang cikgu harap arah kamu faham. Jadi kalau kamu dah faham, bertanyalah cikgu. Gunakan masa dalam jadual untuk bertanya. Okey, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu jaga kesihatan. InsyaAllah nanti akan jumpa lagi nanti. Kalau umur panjang, jaga kesihatan kamu, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.